Okay, let's go. Okay, so apabila main scalping, kita akan fokus dekat lower time frame. Okay, jadi sekejap. So kita akan fokus dekat, kita akan cari setup macam ni cara dia. First, cari setup dekat lower time frame. Okay, maknanya time frame H1 ke bawah. Tapi saya sarankan jangan cari dekat M1, M5. Okay, sebab M1, M5 bagi sikit lah. Kadang-kadang bagi 5 pip, 10 pip lah. Saya perasan lah macam tu. So jadi kita fokus dekat M15 dengan M30. Okay. Lepas tu nombor 2 pula, dah dapat setup, kena rujuk. Faham? Macam tu je. Rujuk H1, H4 dan daily. Okay, faham? Dia simple macam ni je. Macam saya memang pakai trendline, SNR, chart pattern, SND pun sikit-sikit. Jadi saya akan pakai benda tu. Jadi korang kalau yang reti guna teknik lain ke, ada guna indikator ke, kalau korang faham konsep ni, korang boleh campurkan. Okay, faham? Saya nak rujuk ni, korang rujuk direction tau. Okay, so kita bagi contoh Kita tengok Euro AD lah, senang cerita. Okay, kita perhatikan Euro AD. Sekarang ni M15 kat sini kan. Okay, masuk-masuk, kita usah M30. Dapat kita tu jam M15 lah. Buka line chart. Buka line chart. Okay. First kali kita lukis-lukis dulu lah trend line. Kita buat SNR dulu kan. Kita nak sell kat resistance, buy dekat support Jadi saya kalau marking, saya suka macam ni nampak. Ambil sini, saya rasa ambil sini lah. Boleh lah. Kan, ambil satu. Contoh lah, lukis yang satu. So, kita dah dapat macam ni kan. Ni support, ni resistance. Lepas tu kita lukis trend line. Lukis lah trend line. Kita nampak Sekarang ni, price dia break trend line ni tau. Sekarang ni dia start kat sini. Lepas tu dia dah break. So, contohlah, kita nampak macam boleh buy tau. Nampak macam boleh buy. Sebab apa? Sebab dia touch kat trend line. Betul. Ada setup third touch trend line. So, contohlah kalau nak buy kan. Okay, kita masuk H1. Masuk H1. Masuk H4. H1 nampak buy Nampak masih buy. Direction buy Nampak H1. Buy. H4 pun buy. Daily pun buy. So kita ke belakang sikit, kita nampak. Okay. So sini ada resistance daily. Jadi kita nak buy tu agak merisaukan lah. Tapi untuk 10 pip saya rasa boleh lah. Jadi, okay, saya tukar colour Ini adalah resistance. Masih tak keluar.
Saya tukar color. So, kita nampak M15 nampak, M15 kita nampak by berdasarkan trend line. Okay. Tapi bila masuk H1 nampak buy, H4 nampak buy. Tapi dekat harga sekarang dekat resistance daily tau. Jadi kita nak buy tu agak bahaya. Okay. So kita jangan masuk buy. Tapi sekarang ni kita monitor kalau dia pecah trend line ni, dia naik, kita boleh sell. Simple je macam tu, faham? Scalping macam tu je. Saya main macam tu je. Faham Saya cuba buka Eurocat pula. Okay, kita tengok N15. So, harga break support yang kita nampak. Lepas tu kita cek usaha trend line lah. Kita lukis. Untuk Eurocat ni, saya nampak sell tau. Kenapa saya nampak sell? Sebab dia break satu support, lepas tu dia break trend line. Okay, so kita masuk M30. Direction masih buy. So ni pun nampak. So kita tengok H1, dia baru breakout nampak. Dia breakout satu resistance, dia breakout trend line. So kita masuk H4 pula. So nampak tak? Benda ni berlaku dekat resistance H4. Faham? Tapi daily pun sama. Tapi harga naik dengan kuat tau. So kemungkinan kita boleh buat rumusan kat sini. Harga dia nak turun untuk sambung naik lah. Saya anggap. Saya rasa apa yang saya nampak. Sini TP1. Sini adalah TP2. So nanti kalau dia naik balik, kita boleh sambung sell. Okay? Faham Kita nampak dekat lower time frame, dia pecah satu support dan dia pecah trend line. Kita naik time frame, nampak-nampak kat H4 rupanya sini adalah resistance. Jadi memang akan turun lah. Tapi disebabkan H4 punya momentum tengah kuat buy, nampak ni? Kan? Jadi kita beranggapan yang harga akan turun sekejap je. Okay? Jadi kita set dalam kepala otak sekarang ni harga nak menuju sini. Okay. Sekarang ni tengah uptrend ni. Harga menuju sini. Kalau dia pecah sini, baru dia menuju sini. Kalau tak, dia gagal pecah ni, dia akan sambung naik. Okay, faham? Harga pun dah nampak. Dia breakout. Dia sentuh balik support dia pecah tu. Okay. Faham tak? Apa saya explain? Ke pening sikit cara saya explain? Kalau semua okey, saya sambung Korang nak cari setup kan?
So kita buka, kita tengok harga semasa lah. Okay. Ada setup, kita masuk. Korang masuk. Kita cuba. Okay Okay, saya bagi contoh lagi. Okay, so kat sini kita nampak EJ sudah pacak. Okay, jap. Apa ni? Okay, so kat sini kita nampak EJ dia pecah tau. Dia pecah satu. So kat sini kita nampak EJ dah tembusi satu resisten. So nampak macam nak buy lah. Tapi tak apa, kita layan je dulu. Kita lukis-lukis dulu. Okay, nampak. Harga buat pantulan daripada support. Okay, kita dah nampak. So, kita dah buat dua ni. Kita try lukis trend line pula. Okay, sekarang ni saya ada, atasnya ada dua trend line Dan kita nampak EJ tengah nak cuba break yang pertama ni, yang sini kan. So M15 dah siap, kita masuk H1. Apa kita nampak? H1 nampak sell dia kat bawah. Kita masuk H4 pula. Kita masuk daily. So kita dapat lihat yang EU M15 nampak macam nak naik. Faham tak? Dia nampak macam nak naik. Sekejap. Okay. Sekarang ni M15 nampak macam naik tau. Sebab dia ada break satu trend line. Okay. Tapi bila kita masuk H1, dia nampak sell tau. Nampak dia turun kuat kan. H4 pun sama. Tapi dekat daily, nampak dia dekat support daily. So ada kemungkinan benda ni akan jadi reversal tau. So saya suggestkan kita kemungkinan boleh buy kalau harga dia dah pecah ni. Saya ada feeling boleh buy lah. Tapi sekarang ni ada dua trend line tau. So kalau dia pecah ni, dia pull back, kita boleh buy. Tapi saya rasa risiko dia adalah medium. Okay. Tapi kalau dia pecah trend line ni, and then dia patah balik, kita buy, risiko dia adalah low risk. Okay. So itu saya rasa macam tu. Sekarang dah boleh buy, nampak saya tak buy dia dah mula muncul. Sebab nampak tak dia breakout resistance, dia breakout trend line, and benda ni berlaku dekat dalam support daily. So saya rasa boleh buy. Tapi saya akan bertambah keyakinan apabila dia break trend line ni. Okay. Itu sahaja. Okay, saya tukar pen. Kita tengok. Faham kan? Saya explain.
kat gold. Tak apa, kita go one by one. Tapi nampak tak macam mana saya explain? Cara saya check setup tu. Korang boleh tangkap tak? Sebab scalping ni dia kadang-kadang orang tak faham. Tak dapat. Okey, tak dapat tu kat mana? Ada basic tak? Kalau tak ada basic tak faham lah. Sebab dan antara intraday, scalping, swing memang sebenarnya paling susah is scalping. Faham tak? Tapi scalping ni syok. Okay, kita tengok Euro USD pula. Okay, kita tengok Euro USD. Kita dapat lihat harga pun nampak dia break satu resistance. Dia tak betul-betul break lagi lah. Kita biar je dulu. Lepas tu kita lukis trendline Okay, tu trendline atas. Kita buat trendline sini tak? So kita masuk. Kita dah siap. Trendline. Tambahlah bawah ni sikit. Tak payah tambah. Tak perlu. So, nampak tak direction M50 masih sell tau. Nampak ni dia menurun. Ini pun dia masih menurun. Dia baru break satu resistance dia. So bagi saya tak strong lagi lah. Kalau nak, saya tak advise nak buy lah. So kat sini memang strong sell lah. Kat H4 pun masih sell. Daily. Daily support kat sini. Tengok H4. So saya rasa gold, saya rasa EU ni akan turun lagi ke? Apa yang saya nampak. So jangan ambil sell. Jangan ambil buy. Kalau nak main sell boleh ke? Okay. Kita buka GA pula. Sekejap, cuba tengok EA je. Betul tak dia turun? Kan betul. Nampak EA sekarang dia dekat zone daily punya resistance. Lepas tu dia dah break trendline 1, M15, dia break trendline kedua. So kalau dia pull back, kita boleh sell. Kita tak Eurocap pula. Eurocap dah pull back kan kat sini. So saya rasa dia akan menuju ke sini. Untuk Euro JPY, kan betul naik. Kita tengok macam mana. Euro USD. Kita tengok GA pula. Saya nampak
Ini satu resisten. Lepas tu lukis trend line. Dia tak jauh beza dengan Euro AUD. Sekejap. Kita lukis sini pula. So untuk Euro AUD lah, kita tengok harga tengah uptrend tau. Uptrend. Tapi dia ada breakout satu trend line 15, dia naik, dia pullback, dia turun. Lepas tu petang tadi dia break dua trend line. Dan dia break dua support. Nampak Kan nampak dia naik. Ni support, ni support, ni support kan. Nampak dia pecah, dia pecah. Dia pecah dua trend line dan dua support kat M15 lah. So nampak macam kita nampak sell. So kita tengok direction time yang besar tak. Kalau kau nampak kan dekat sini, benda ni berlaku dekat dalam resistance H4 tau. Nampak Saya tukar color. Ini berlaku kat resistance H4. Lepas tu kita tengok H4. Nampak tak? Jadi kita buat analisis dekat M15, price break dua trend line and break dua support. Dan bila kita masuk H4, benda ni berlaku dekat resistance H4. Dan kau tengok candle close, dia makan bearish engulfing tau. Dia makan candle sebelah, nampak Sekejap, saya cuba clearkan sekejap. Nampak? Dia buat bearish engulfing kat H4 dekat dalam resistance H4. So saya rasa peluang nak sell tu tinggi lah. So sekarang ni kita cari tempat nak sell kat mana. Nak sell tu ada dua cara. Kita nak sell kat SNR ataupun sell dekat trend line. Okay. So saya rasa sekejap, saya padam sekejap. Tengok H4 tu kan. Jadi saya rasa nak sell either dekat sini ataupun dekat sini. Okay. Dan saya kalau nak entry ni, simple je. Contoh entry kat sini kan. Okay, kalau korang tengok. Nampak tak? Kan entry sini. Sekarang ni resistance terdekat kat sini tau. Kalau nak sell kan. Resistance terdekat kat sini. So,
SL dalam 10 ke 15 pip atas daripada zone ni. Faham? So nampak ni macam 91220 kan. So SL kau nak masuk dekat 91 330 lah kat sini SL. Okay. Saya padam lah biru ni buat jadi serabut. Kenapa saya ambil sini? Sebab trend line ni dia dah ambil, nampak ni. Okay. So saya fokus ke sini lah. Tapi boleh dia nak ambil kali kedua. Sebenarnya dia boleh dia ambil atas ni. Sebab tu saya kata kita is ada trend entry dekat SNR ataupun trend line. Kalau dia turun, dia naik sini macam ni kan. Kalau dia naik so slow kan, macam ni, baru turun. Ini sebenarnya dia dah ambil kat sini punya zone. So korang kena, kalau kena SL, korang kena re-entry kat situ lah. Okay. Sebab SL kita kecil lah. 10 pip daripada SNR. Faham? SL 10 pips dari SNR terdekat. 10 ke 15 lah senang cerita. Okay. TP terpulang. Nak ambil berapa banyak. Okay. Faham tak? Okay. Nampak sel lagi. Betul. Betul. Sekejap. Saya masuk. Itu sekejap. Euro AUD apa cerita? Kita biar dulu lah. Okay, kita Euro GBP lah. Okay, nampak M15. Harga dalam support harga di dalam support. Lepas tu harga break support sini. Dia turun. Hanya support kan. Dia break support. Dia bagi support kedua. Lepas tu lukis trend line. Alright. So, nampak direction buy. Sebab apa? Sebab saya berpandukan trend line. Nampak Jadi, harga akan betul-betul sell kalau dia pecah trend line ni. Okay. So, siapa yang nak sell tu kena sabar sedikit. Harga dah break satu trend line. Okay, jom kita masuk entity. Okay, nampak tak? Benda ni berlaku dekat resistance daily tau. So, potensi besar kalau kita nak sell tu memihak pada kita lah. Okay, so kita nampak kat sini. Harga kat support. So, kita lukis satu resistance. Okay, nampak Jadi, kita expected harga akan ambil resistance ni untuk turun. Tapi harga dah ambil trend line ni lah. Nampak
Kan dia dah ambil. So ada potensi dia terus turun. Tapi tak apa, jangan sell kat support bahaya. Sebab support tu zone buyer akan masuk. So to be safe, kita biar je, kita standby kat sini untuk sell. Andai kata kalau harga ni pecah bawah, dia naik, baru kita sell. Kalau terlepas, bagi dia pecah trendline, dia naik, baru kita sell. Okay. Sebab analisis nampak macam sell. Dan kita disupport oleh resistance daily. Cuma problem dia sekarang adalah momentum tengah buy. Okay. Jadi selagi kita tak, trendline ni tak dipecah, selagi tu buy. Alright. Okay. Stop GA ya. GA turun. EA. Ni dia ambil nampak. Dia break, dia ambil. Dia akan sambung naik. Sekarang ni dia nak menuju sini pula. Sekarang ni yang kita nampak, kita dah analisis kan. Kita tengok somehow Euro macam tengah nak kuat. Dan kita nampak GBP macam tengah nak lemah. Perasan tak? Kita tengok GJ pula. Okay. Dia dah break satu resistance. And then dia reject dekat resistance sini pula. Tak apa, kita lukis lah trend line. JJ nampak buy nampak dia dah break trend line dan dia break SNR. And dia dapat pullback lah, nampak dia break resistance dan break trend line. Dia reject resistance ni, dia pullback dia tu. Tapi sabar dulu, kita masuk H1, kita usah dulu. Betul ke boleh buy ni? Benda ni berlaku dalam support H4. Kat daily pula. So resistance daily kat sini. Okay, berdasarkan saya ni kajian, saya rasa JJ akan naik ke sini. Saya rasa. Nampak macam mana saya cetak Dia breakout trend line dan dia breakout resistance. Benda ni berlaku dekat support H4. Okay. Dan dia dah pecah and then dia dah datang balik, dia dah jalan lah. Memang tak kasi chance lah. So kalau lah korang nak masuk buy, kita usah jarak jap. Jauh siap 40 pip. Okay. Saya sarankan kalau nak masuk buy, SL bawah dalam 149,300 lah. Tadi sekarang dah jalan lah. Sekarang dah jalan 20 pip. Kalau GJ jalan, mesti EJ pun jalan. Kan betul. Okay, kita tengok EA pula. Kan betul, dia turun. Dia dah pecah trend line. Okay, dia naik ni, kita boleh sell. Alright. Eurocap pun sell. J buy.
EU saya tadi kata saya tak berani nak buy sebab support bawah ni. GE pun saya kata sell. Decat sell, DJ buy. Tak GU pula. Alright. Sekejap. Saya lupa. Nampak tak saya explain tadi? Ada soalan? Kalau ada soalan bagi dulu. Saya pakai trading view Okay, faham tak guys? Kalau ada soalan, boleh bagi soalan. Kalau tak, saya akan sambung buat DDP USD dan kita usah gold pula. Bila nak tahu dia tukar arah? Okay, nanti saya explain. Alright, dia macam ni Bila kita nak entry tu kan, kita first cari setup dekat M15 dengan M30. Okay, cuma saya ni saya suka M15. Korang boleh usah M30 kalau nak. M1, M5 boleh gak, tapi saya setiap kali buat M1, M5 mesti dapat 5 ke 10 pip. So tak puas Tapi saya tak banyak So saya sarankan korang main M15 dengan M30 So nombor 2 pula. Lepas tu dah tu tengok zone dengan direction. Okay, faham tak? H1, H4 dengan daily. Macam tu je. Kalau korang M15 macam ni kan, nak naik kan. So kalau sini, kita boleh buy. Tapi bila masuk H4, daily, dia masih nak naik. So boleh buy. Faham? So tapi kalau macam, contoh macam korang nampak M15 nak naik, tapi dekat daily, dia sendiri dekat resistant. Macam ni kan, ada resistant. So bahayalah, faham tak? Contohlah kalau macam ni, M15 macam ni kan, dia nak turun. So kalau korang tengok H4 dengan daily tengah nak naik, maknanya ini turun ni sekejap je. So korang boleh standby buy kat support. Faham tak? Tapi kalau dia dah turun macam ni, lepas tu benda tu berlaku dekat H4 atau daily punya resistant, korang boleh sell lah. Macam mana berlaku kat EA, nampak EA ni? EA kan nampak direction buy. Nampak? Nampak macam buy, tapi dia dah pecah ni. Kalau tak, kita nak buy kat sini. Buy kat sini kan, kat support. Tapi bila kita masuk daily, rupanya dia dekat dalam resistant daily. Faham tak? So kita campurkan. Benda ni apabila nak main macam ni, korang kena faham multiple time frame, faham tak? Jadi setup datang pada lower time frame sebab kita ni scalping, tapi kita ni perlukan sokongan daripada higher time frame. Faham tak? Kena ada sokongan, ada support. Jadi kalau ada H1 ke H4 ke daily support kita, setakat 10 ke 10 pip tu tak ada hal. Faham? Tapi kalau ada support daripada high time frame, insyaAllah 20 ke 30 pip pun boleh dapat. Okay? Faham Nak tanya, kalau dah pecah trendline tu, kalau datang balik, nak kena candle close dulu ke? Macam mana kalau candle close tu tiba-tiba reversal? Check this side betul, trend kena taking besar. Nak tanya kalau dah pecah trendline tu, datang balik kena. Untuk trendline, saya rasa apabila trendline tu break, apabila harga datang balik kat trendline tu, saya punya style, saya akan tengok belah kiri saya ada SNR tak. Kalau ada, saya akan balun je. Faham tak? Nanti saya bagi contoh.
Macam nak tahu, kita nak tahu SN atau week untuk kata masuk buy atau sell. Saya tak erti lah, tapi saya rasa macam ni kot soalan kamu. Kita tengok Saya bagi satu contoh kat Euro AUD. Kita cuba cari trend line kat sini. Dia tak datang balik pula. Sekejap. Macam ni. Tak ada pula. Sekejap. Ni beliau. Nampak ni? Macam ni kan? Nampak kan? 1, 2, 3 dia pecahan. Okay, saya punya style. Kalau saya nak entry kat trend line, saya akan pastikan tempat tu ada trend line dan ada SNR. Faham tak? Nampak ni. Dekat sini kan? Nampak ada SNR sini. Jadi saya akan terus entry. Adalah floating sikit. Nampak? Okay, nampak sini. Sini kan? Tak boleh. Ni second touch. Okay, ni third touch kan? Kita tengok belah sini ada apa. Tapi ni kat M5 ni. Kalau M5, sini ada zone. Sekejap saya tengok M5 sampai tak. Nampak tak? Apa persamaan sini? Persamaan dia adalah ada SNR campur trend line. Faham tak? SNR campur trend line. Okay? Okay, betul. Tadi soalan support tu strong ke tak strong kan? Saya kalau main SNR untuk scalping ni, saya suka buat macam ni Tengok Saya suka marking candle yang ada momentum. Faham tak? Sekejap saya bagi contoh. Okay, saya padam sekejap. Korang tengok ni. Macam ni kan. Contoh macam ni. Macam ni. Betul ada candle naik kuat. Faham tak? Bagi saya support ni kuat. Sini pun kuat. Sebab apa? Sebab ada rejection yang kuat. Sini pun ada breakout yang kuat. Nampak sini Nampak ni? Turun, dia boom sekali. Lepas tu dia jurnam kan? Kalau saya akan marking sini. Saya akan marking macam tu. Saya suka cari candle yang ada high momentum. So apabila harga dia break candle yang ada high momentum, saya lebih yakin lah. Faham? Nampak ni. Sini. Naik. Bacaan nampak sini. So, sini. Kalau dia break ni, dia boleh patah balik, kita boleh sell kat sini. Saya punya panduan macam tu. Nampak ni?
Candle ada high momentum. Dia reject yang kuat kan. Nampak dia datang balik, kita boleh buy. Macam tu lah. Okay. Jadi kalau korang nak senang, korang buat macam ni je. Cari candle yang ada high momentum. Korang entry tak? Semua yang saya bagi ni. Ke tak entry? Cari kira pip tu, awak boleh tengok YouTube kot. Senang je, jangan risau. Okay saya sambung Kita tengok GBP USD. Waduh, dah pacak. Tak nak, saya ambil sini je lah. Okay. So dekat sini M15 dia dah break satu resistance dan dia break satu trendline. Okay. So nampak pemihak pada kita nampak buy lah. Kita masuk balik. M30 masih sell. H1 sell tapi nampak. Okay, kita dah nampak. Walaupun masih sell, harga benda ni berlaku dalam support H4. So boleh buy. Okay. Okay, kita tengok gold pula. Apa momen ini nak bagi kita. Okay. Catat.
Goal dia tengah sideways lah. So kita tekan pening sikit. Okay. Tapi H4 dah ada breakout trend line. So ada potensi untuk seperti sell lah. Okay, nampak sekarang apa jadi? Sekejap saya ke depan sikit. Okay. Untuk gold, sini ada trend line tau. Nampak Trend line. Dan harga break trend line. Yang ni dia naik balik. Ni trend line pula ni. Sini kan. Naik. Lepas tu dia sentuh trend line yang sini. Dia junam. Dia pecah trend line ni pula. So dia tengah sideways. So berdasarkan daripada dua trend line time frame besar, nampak nak sell lah. Okay. So sekarang ni kalau korang tengok, saya padam trend line ni, zone yang tengah tahan diorang adalah zone ni. Nampak? Zone ni. Dia nak turun, dia stop. So kalau dia pecah zone ni, kita memang boleh sell lah. Mengikut teknikal lah, daripada time frame kecil sampai time frame besar, apa yang saya nampak macam ni. Alright. Okay tak ada. Saya tadi kan korang minta live trade. Saya punya niat, saya nak ajar korang berdasarkan harga-harga yang dah lepas. Tapi tadi korang kata nak live trade. So saya carilah setup harga semasa. So sambil-sambil kita belajar tu korang boleh entry. Tapi saya rasa sekarang macam dah jalan dia harga. Betul tak? Okay, nampak tak macam mana scalping? Sama tak dengan korang punya cara scalping? Ke lain sikit? Okay, ada soalan tak? Dia dah jalan, belum tahu. Sekarang scalping lagi. Tapi dah nampak kan cara macam mana scalping? Kan? Memang macam tu je. Tak, korang percaya tak? Teknik ni yang saya ajar ni, dia memang memakan masa sikit. Dalam 5 ke 10 minit satu pair. Buat slow-slow daripada lower time frame. Lepas tu rujuk high time frame, faham tak? Tapi saya boleh cakap 10-20 pip, 30 pip tu memang boleh dapat. Lepas tu kalau entry pun saya boleh cakap buat 10 kali, 6 kali, 7 kali mesti kena.
Serius. So korang testing, backtest kan. Semua dah faham kan? Jadi benda ni sangat simple. Untuk candle yang ada shadow tak ada maksud lah. Maksudnya dia ada rejection yang kuat lah. Maknanya tengah sell, ada shadow, maknanya ada buyer tengah kuat. So kat situ boleh lah standby nak buy ke. Okay. Semua okay tak ada soalan Hari ni semua dapat tangkap kan. Kalau semua dapat tangkap, okay lah, bagus lah. Nak layer, tak, untuk KRP, untuk buy limit, sell limit, layer, itu semua kamu boleh belajar kat YouTube lah. Sangat senang. Kamu search je kat YouTube, cara nak layer Forex Android phone. Macam tu. Mesti akan jumpa. Betul. Cuba buka. Okay, thank you so much. Guys, sebelum kita tutup kelas, kalau tak ada soalan, boleh tak kalau korang share feedback kat sini sekejap sebelum korang quit? Please. Ada video. Dekat dalam VIP ada video. Thank you so much. Terima kasih kepada yang bagi feedback.